Saya bersekutu bersatu, biasa tarik balik penarikan subsidi golongan maha kaya. Veteran UMNO ramal kerajaan perpaduan mungkin tidak lama. PAS Pertahan UMNO hairan parti kerajaan serang sesama sendiri. Potensi pelaburan sehingga 23 bilion ringgit bukti keyakinan firma dunia terhadap Malaysia. Lim Guan Eng pernah janji beri projek terowong secara rundingan terus. Elak bersalaman, CEO MADA mohon maaf kepada Mat Sabu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Kilah dalam Netstab News edisi Extra. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstab Malaysia. Saya bersekutu bersatu menggesa kerajaan menarik balik cadangan mengurangkan subsidi pendidikan kepada anak golongan kaya serta-merta dan memohon maaf kepada rakyat. Ketua Penerangannya R. Sri Sanjeevan menyifatkan cadangan itu langkah ke belakang dalam usaha membangunkan sistem pendidikan negara inklusif serta langkah populis yang mengorbankan masa depan rakyat demi keuntungan politik jangka pendek. Beliau turut menganggap bahawa cadangan Perdana Menteri itu adalah ancaman terhadap masa hadapan Malaysia, seterusnya menyeru rakyat Malaysia untuk mempertahankan asas demokrasi dan keadilan sosial negara. Isnin lalu, Datuk Seri Anwar dilaporkan menggesa subsidi kepada anak golongan paling kaya di sekolah dibiayai kerajaan dihentikan kerana ia perlu bersikap adil dalam mengagihkan bantuan dengan mengutamakan kumpulan memerlukan seperti golongan rentan. Perdana Menteri berkata wujud keadaan tidak adil kini apabila ada anak penjawat awam kanan, pimpinan politik dan pengusaha terkenal dihantar ke sekolah terbaik dibiayai kerajaan. Mengulas kenyataan, Sanjeevan berkata, definisi kaya yang tidak jelas membuka pintu kepada manipulasi, ketidakadilan dan diskriminasi. Veteran UMNO Malaysia melahirkan kebimbangan terhadap pergeseran di antara pemimpin parti kerajaan dalam beberapa isu khususnya akhir-akhir ini. Setiausahanya Mustafa Yaakob meramalkan pergeseran tersebut akan semakin meningkatkan ketegangan dan tidak mustahil memberi kesan pada politik akan datang. Katanya dalam satu kenyataan, kerjasama antara parti itu amat rapuh dan tidak mustahil akan berpecah. Di sebalik pembentukan kerajaan perpaduan, hubungan di antara UMNO khususnya melibatkan ketua pemudanya dengan DAP jarang berada dalam keadaan tenang. Antara isu yang paling ketara melibatkan sijil pengesahan halal, perang mulut di antara Ketua Pemuda UMNO Malaysia Akmal Saleh dengan naib pengerusi DAP Kebangsaan Teresa Kok berlanjutan sehingga ke mahkamah. Kemenangan calon kerajaan di Dun Mahkota dalam PRK di Johor pada 28 September lalu turut membawa tempias kepada ketegangan berkenaan, sekali lagi ia melibatkan Akmal dan DAP. Mengulas lanjut, Mustafa berkata, jika benar BN dan PH mahu meneruskan kerjasama sedia ada bagi menghadapi PRU akan datang, pergeseran dan cabar-mencabar ketika ini hendaklah dihentikan. PAS menggambarkan bahawa UMNO tidak dihormati sekutunya dalam kerajaan perpaduan. Yang di-Pertua PAS kawasan Subang, Roslan Shahir Muhammad Shahir, turut menyorot hubungan partinya dengan UMNO sebelum ini. Menerusi harakat Daily, Roslan melahirkan rasa hairan beliau apabila parti komponen kerajaan tersebut boleh menyerang sesama sendiri dan menyinggung perasaan sebegitu pedas. Roslan merujuk kenyataan balas timbalan Ketua Penerangan PKR, Razif Rakimit, terhadap cadangan agar Pakatan Harapan memohon maaf kepada UMNO kerana memburuk-burukkannya selama beberapa dekad. Razif berkata demikian selepas Ahli Majlis Tertinggi UMNO Nur Jazla Muhammad membangkitkan isu permohonan maaf itu. Razif berkata, UMNO lah yang seharusnya berterima kasih kepada PH kerana membersihkan parti itu dari keangkuhan dan korup. Roslan berkata ketika bekerjasama dengan UMNO dalam muafakat nasional, PAS sentiasa berhati-hati untuk tidak mengguris perasaan UMNO.
Keputusan Oracle membuka pusat pengkomputeran awam pertamanya di Malaysia bukti keyakinan syarikat dunia terhadap Malaysia. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ia juga mencerminkan potensi Malaysia sebagai pintu masuk bagi infrastruktur awan dan menyokong pertumbuhan ekosistem kecerdasan buatan AI. Tambahnya, pelaburan berjumlah 6.5 bilion US dollar atau 27 bilion ringgit yang dibuat Oracle didukung dasar yang jelas dan kerjasama strategik kerajaan madani. Ini dapat dilihat menerusi pelaburan-pelaburan terdahulu yang dibuat oleh Amazon Web Services, Microsoft dan Google. Tambah beliau, keseluruhan projek yang diumumkan oleh syarikat-syarikat itu sehingga kini melibatkan pelaburan keseluruhan yang dianggarkan 70.3 bilion ringgit. Tambah Datuk Seri Anwar, beliau yakin dengan sokongan semua pihak, matlamat dan sasaran ekonomi madani akan dapat dicapai. Terdahulu media melaporkan Oracle hari ini mengumumkan rancangan melabur lebih 27 bilion ringgit bagi mewujudkan wilayah pengkomputeran awan awam di Malaysia bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat terhadap perkhidmatan AI dan pengkomputeran awannya. Saksi utama pendakwaan dalam perbicaraan rasuah projek terowong dasar laut membabitkan Lim Guan Eng memberitahu Mahkamah Session bahawa bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu pernah berjanji akan memberikan projek tersebut kepada syarikatnya secara rundingan terus. Ahli Perniagaan Zarul Ahmad Zulkifli mendakwa janji itu dibuat sekitar Mac 2011 dan beliau memaklumkan perkara itu kepada Pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM ketika kenyataannya dirakam 7 tahun kemudian. Zarul berkata beliau turut memaklumkan SPRM butiran terperinci yang didakwa dibayar kepada Lim semasa siasatan badan itu terhadap Lim sedang berjalan. Bagaimanapun, beliau mengakui tidak memberikan keseluruhan cerita ketika kenyataannya dirakam dalam siasatan kes penipuan membabitkan seorang lagi ahli parlimen G. Ganaraja. Lim dibicarakan atas pertuduhan menyalahgunakan kedudukannya sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang ketika itu untuk meminta 10% daripada keuntungan projek terowong dasar laut dan menerima 3.3 juta ringgit sebagai suapan daripada Zarul. Beliau juga menghadapi dua pertuduhan salah guna melibatkan tanah bernilai 208.7 juta ringgit milik kerajaan negeri daripada dua syarikat. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Perniagaan Peladang, MADA Sendian Berhad, Abdullah Ismail membuat permohonan maaf terbuka kerana tidak bersalam dengan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu. Berdasarkan video yang tular, Muhammad dalam lawatan kerja di Kedah menghulurkan tangan kepada Abdullah tetapi beliau hanya tersenyum, tidak menyambut salamnya. Bagaimanapun, Abdullah menjelaskan beliau telah bersalam dengan Muhammad sebaik sahaja beliau keluar dari kereta. Beliau justru berharap salah faham itu diterima oleh semua pihak yang terasa dengan perbuatannya. Insiden yang tular itu dikongsi oleh netizen yang menyedari perkara berkenaan dalam klip video liputan program Muhammad ketika menyampaikan sumbangan buat pesawah, petani dan penternak yang terjejas banjir di Kedah pada 30 September lalu. Sekian untuk edisi Ekstra hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nightstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nightstep Malaysia dan subscribe YouTube Nightstep TV. Nightstep Malaysia, bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.